Hai, Assalamualaikum. Kembali ke Kuartal Little Channel. Hari ini adalah hari penutup untuk tahun 2020. So, di kesempatan ni, abang nak buat recap ataupun kita nak tengok balik sepanjang journey channel YouTube QLC sepanjang tahun 2020. Besok ataupun hari ini, waktu korang menonton adalah tahun baru. Tapi sebelum abang nak teruskan video ni guys, apa kata kita bagi laluan dulu untuk bumper ini. Sas. Hai korang, bersama Abang G QLC. Seperti biasa di channel abang ni banyak mempaparkan tentang pemotoran, review part dan aksesori, vlog, dan abang juga ada share beberapa tips untuk YouTubers bermula. Tetapi di episod ataupun di video kali ni guys, abang nak buat recap sikit lah tentang journey perjalanan ataupun apakah konten yang abang sajikan sepanjang tahun 2020. Mungkin abang akan ada terlepas pandang sebab agak banyak juga yang konten-konten abang buat dalam tahun 2020 ni. Tetapi kalau kita nak tengok, tahun 2019 adalah tahun yang sangat peak ataupun tahun yang begitu banyak video yang abang buat berbanding tahun 2020 ni guys. So bila kita planning pada tahun 2019, pada akhir tahun waktu nak masuk tahun 2020, kita tak dapat buat banyak benda yang kita planning. Diakibatkan oleh pandemik COVID-19. Waktu tu datang pada bulan 3, kita memang stuck dah. Macam kalau korang tengok abang punya recap tahun 2019, abang cerita planning abang ataupun apakah konten-konten yang abang akan buat pada 2020. Memang ada abang buat, tetapi tidaklah begitu banyak seperti tahun-tahun yang sebelum ni. So kalau kita tengok pada awal tahun 2020, abang banyak buat sharing ataupun abang punya video lebih ke arah review part dan juga aksesori. Kebanyakan adalah motosikal punya aksesori, dan kita tengok apakah manfaat setiap aksesori tersebut. So pada permulaannya abang buat review macam-macam lah. Ada clutch lever, ada brake lever, ada bobin, handlebar dan sebagainya. Banyaklah aksesori motor kan. Dan alhamdulillah konten-konten yang abang sajikan kepada penonton di channel abang ni agak sedikit sebanyak mendapat sambutan. Abang dapat komen-komen yang sangat positif. So mungkin abang akan teruskan konten-konten seperti itu di masa yang akan datang. Dan bila konten-konten aksesori itu habis guys, kita kena PKP pada bulan 3. Kena PKP pula dah. So aksesori itu juga abang masukkan dekat abang punya racing bike. Of course lah, lepas buat review tu, barang-barang tu juga abang pakai balik guys. Sebab barang-barang yang abang review tu adalah barang yang abang beli sendiri, bukan disponsor oleh mana-mana pihak. Dan sebab pada 2019 tu abang dah bagi tahu dekat korang yang mana abang akan laburkan some amount untuk abang punya racing bike. Memang agak besar lah. Kalau abang nak cakap, abang boleh kata 2 biji motosikal abang, lebih kurang hampir 50,000 lagi abang belanjakan untuk tahun 2020. Tapi malangnya race pada tahun 2020 amat mengecewakan. Okey, kejap lagi kita sambung pasal benda tu guys. So bila abang dah buat review pasal aksesori ni, kemudian abang ke Mekah. Sebelum abang nak ke Mekah ni adalah satu berita yang agak tidak baik abang terima ataupun abang dapat, yang mana travel agency yang abang ambil tu, dia telah kencing guys. Dia telah kencing abang. So kita dah bayar almost 100,000 dekat dia untuk package tu. Tapi bila dia buat macam tu, abang pun buat report polis, KPDNKK, macam-macam lah. So alhamdulillah, dia ada bayar lah beberapa kali. Pembayaran dia dekat abang dah habis. So apapun, bagi travel agency tu, abang harap dia tak buat dah lagi di masa yang akan datang. So abang pun flight lah ke Mekah. Lepas tu dah selesai umrah dan sebagainya, abang balik pada umrah dengan kepala botak dan sebagainya. So masa itulah kami mula cari rider baru untuk ganti Faizal. Okey, Faizal tak fit lagi. So kita ganti, kita dapatlah seorang rider daripada Angkatan Tentera Malaysia, yang mana beliau dulunya pernah ada pengalaman lah dalam perlumbaan, kaprik dan sebagainya. So kita cuba serap nak tengok bakat dia. So bila dia masuk nanti abang, kita dapatlah berlumba sekali guys. Pada bulan 9 kita dapat berlumba sekali. Dan pada bulan 9 tu beliau telah menunjukkan performa yang bagus untuk pasukan abang. So alhamdulillah lah, kita tengok ada peningkatan untuk rider yang usianya lebih muda daripada rider-rider yang sedia ada ni guys. Okey, bila balik daripada Mekah tu, lepas cari orang cakap rider untuk replace, untuk bawa dalam tim abang,
kita orang pun giatlah ride dekat-dekat lepas orang cakap apa, PKP kan, dia bagi kelonggaran untuk rentas negeri ride. Abang berlaku kemalangan pada tahun 2020 sekali. Abang bukanlah kemalangan yang agak serius, abang cuma low side jatuh dekat Cameron Highland, dan pada masa tu jugalah kira kali pertama motosikal trayam abang crash ataupun jatuh. Walaupun tak teruk, tapi rasa macam tergurislah juga hati, kenangan pahit lah kita cakap 2020 yang mana abang telah jatuhkan abang punya motosikal trayam. Dan dalam konten-konten abang selepas tu review balik abang punya trayam, berapa kos kerugian abang buat balik trayam abang, sebab dia sikit je guys, tak banyak kan, jadi sayanglah nak claim insurans dan sebagainya. So abang buat sendiri sikit-sikit dan motor tu pun siap lah. Tak ada nampak apa pun, kalau korang tengok tak nampak apa-apa kesan sebenarnya, cuma triple climb abang dan protector abang tu je yang bercalar sikit, yang lain semua tak ada masalah apa. So abang rasa macam alhamdulillah lah, tak nampak langsung kerosakan yang serius kat motor tu guys. Abang jatuh tu disebabkan lubang pada selekoh dekat Cameron Highland tu, lubang yang abang tak dapat elak. Waktu abang nak masuk dah tengok ada lubang kat situ guys. So bila dah ada lubang, abang terus langgar lubang tu dan motor abang low side, jatuh je lah. Jatuh-jatuh bangun kat motor. So kita orang ride balik je lah, ride balik. Ok guys, kita sambung lagi pasal PKP. Waktu dalam kita moment control order ni, sebenarnya memanglah agak tekanan, sebab bukan sajalah abang rasa sebagai content creator nak cari konten-konten untuk YouTube channel abang, memang agak sukar. Satu, kita dihalang untuk keluar daripada rumah. Apa yang resource yang ada dalam rumah ataupun apa-apa idea yang kita boleh bawa untuk kita buat konten itu sahaja. Dan pada masa tu abang ada buat beberapa kali live dekat YouTube channel abang, dekat abang punya QLC punya page, and then abang juga ada sharing lah balik, maksud dia macam mana abang bermula balik main motor kan, selepas 20 tahun tak naik motor. Macam mana pengalaman-pengalaman abang untuk mengendalikan jentera dua roda ni, pahit manis untuk bermula kita untuk race, untuk belajar macam mana nak racing. Kita kelita Unimap, kita kelita Sepang dengan menaiki lori lembu masa tu guys. So abang buat This Is My Story, ada berapa yang abang ingat. Kalaulah masa tu PKP tak tamat, maksud dia korang akan dapat full story lah. Tapi sekarang ni abang rasa mungkin dalam 6 episod, 5 atau 6 episod, lepas tu PKP habis kita pun dapat keluar. So abang buatlah konten-konten yang lain. So pengalaman abang lagi yang abang nak kongsi dengan korang, nak recall atau recap balik tahun 2020. Pengalaman abang mungkin sama dengan korang, kita beraya dalam keadaan moment control order ataupun MCO ataupun PKP, yang mana kita terhad. Satu, tak boleh nak balik kampung dan sebagainya. Tapi syukur alhamdulillah, sebab kampung abang sebenarnya berdekatannya dalam 10 km daripada rumah abang. So kita orang pun, ahli keluarga dapatlah berkumpul dalam 20 orang kan, mengikut SOP. So kita pun buat sembahyang raya kat rumah. Kita sambutlah hari raya walaupun dalam keadaan bersederhana, tetapi cukup meriah. Adalah beberapa video abang buat juga pada hari raya tersebut guys. So untuk tahun 2020 juga abang ada buat beberapa review motosikal baru. Contohnya daripada CF Moto, daripada Honda, daripada apa lagi yang Kawasaki. So video-video tu juga dapat sedikit sebanyak impact yang bagus. Masa yang ke depan abang akan buat konten-konten seperti ni, sebab abang rasa konten-konten yang melibatkan benda yang baru, ramai orang suka nak tengok, nak tahu cerita dan sebagainya kan. InsyaAllah abang akan cuba untuk buat lebih banyak konten seperti berikut pada tahun 2021 nanti ni. Okey, seterusnya apa lagi yang abang buat pada tahun 2020? Abang ada cuba buat short film guys, buat short film. So ini adalah pengalaman pertama abang untuk buat short film. Maybe abang akan letak nanti dekat atas. Abang ada buat 2 short film, satu Ajib dengan Y suku dia, dan satu lagi Rider RS kena pulau. So ada 2 video, yang mana video ni adalah video kolaborasi abang dengan Pak Kelo. Kita buat untuk konten minyak enjin dia. Dan yang menarik dia abang nak share dekat korang, video tersebut adalah video yang original, yang mana kita try buat dyno motosikal standard sebelum tukar minyak enjin guys. Dan selepas tukar minyak enjin, proven horsepower dan torque motosikal naik. Korang boleh refer lah nanti dekat video di atas abang akan letak. Lepas pada tu juga abang dah decide untuk buat abang punya YouTube studio ataupun abang punya mini YouTube studio
dekat rumah abang. So kalau korang tengok hari ni, video yang korang tengok sekarang ni, video ni ada dalam bilik mini studio abang. Mini studio abang. Dan abang suka buat video dalam bilik ni sebab dia punya dari segi lighting, dari segi audio dan sebagainya, abang set up memang insya-Allah lah korang dengar pun ataupun korang lihat dapat nampak satu benda yang agak baru, agak lain sikit. Biasanya abang buat kalau dekat abang punya studio dulu, cahaya cerah dan sebagainya, tapi kali ni abang buat dalam bilik yang gelap. Dan abang invest lah beberapa lagi dari segi lighting, audio, abang punya skill dalam pembuatan video tu. Alhamdulillah, time by time abang dah start belajar lah macam mana nak dapatkan footage dan audio yang menarik. So inilah mini studio abang untuk tahun 2020 guys. Okey, pada bulan 9 MSBK dapat kelulusan daripada Kementerian Belia dan Sukan untuk memberi lampu hijau untuk kita dapat berlumba lah untuk kali pertama dalam kejohanan Malaysia Superbike Championship. Pengalaman yang abang nak share dekat korang ni sebenarnya, bila dah tak bawa motor dah hampir setahun, 9 ke 10 bulan, memang agak kekok guys. Memang agak kekok, kita nak serasikan balik dengan bike. Lepas tu kita punya confident level, gayat, semua ada guys. Dan race tu memanglah abang tak dapat beri form hak bagus lah, komitmen yang, bukanlah cakap komitmen, orang cakap macam performance yang bagus lah. Sebab dari segi in term of exercise, berat badan, lepas tu main banyak kan waktu PKP, duduk rumah tak kerja dan sebagainya. Antara isu ataupun sebab-sebab tak kompetitif lah tim abang untuk tahun ni. Tapi ialah satu race abang tak boleh buat apa-apa andaian. Kalau kita ada macam biasa 9 hingga 10 race satu tahun, memang kita ada improvement. Kalau korang tengok balik recap tahun 2019, kejayaan kita daripada podium nombor 1 sampai podium nombor 5, dan abang juga dapat duduk di overall champion tempat ketiga dalam kategori A bawah 400cc. So bila tahun 2020 ni race tak ada, dapat satu race ya. Memanglah bukan kata abang, tapi semua pasukan lain juga mengalami masalah yang sama sebab kita dapat pakai tayar baru. Dulu pakai Super Corsa, sekarang ni pakai Dunlop. Kita nak setting tayar, suspension dan sebagainya. Nak ambil masa kan. Apa pun enjoy je lah untuk first race untuk tahun 2020, dan itulah race pertama dan race terakhir untuk tahun ni guys. Lagi untuk tahun 2020, abang upgrade daripada abang punya GoPro Hero 8 kepada GoPro Hero 9, which is sebenarnya abang taklah terlalu cepat upgrade sebab last time abang pakai Hero 6. Hero 7 abang tak upgrade, abang upgrade ke Hero 8. Lepas tu abang ingat nak tunggu Hero 10, tetapi bila Hero 9 datang dalam reka bentuk dan features yang totally different, so abang move ke Hero 9. Tapi bila move ke Hero 9 pun sebenarnya tak banyak footage lagi yang abang buat dengan kamera tersebut guys. Lepas tu abang dapatkan iPhone 12 mini. Bagi abang lah iPhone ni dia presentation dia lebih baik lah. Tapi yang abang minat sebab last abang pakai iPhone 7, bila dia datang balik iPhone 12, dia datang dalam reka bentuk yang agak menarik, menawan, dan abang suka dengan reka bentuk dia lah yang flat, yang petak macam tu, daripada phone-phone yang bentuk bulat ke area tepi tu. So itu antara dua benda abang upgrade. Selain pada tu, abang juga sebenarnya banyak jam-jam tangan digital yang abang beli tapi abang tak buat review guys. Sebab abang sebenarnya tak nak bagi channel ni macam rojak kan. Apa ni, ada review pasal jam, ada review pasal telefon. Sebenarnya macam telefon abang review sebab antara konten abang selain abang buat untuk pemotoran, abang juga ada bantulah YouTubers untuk dapatkan dari segi macam mana nak start dalam YouTube, apa benda yang kena ada. Even kalau korang ada telefon, macam mana korang nak start vlogging guna telefon. Sebenarnya telefon ni bagus guys. Sebenarnya dia punya quality not bad bagi abang. Macam sekarang ni abang tengah rakam, korang tengok abang menggunakan abang punya mirrorless camera Canon M50, which is a very good camera untuk YouTubers. Tapi kalau korang tak ada pun tak ada masalah, korang boleh guna telefon bimbit korang. Sebab telefon bimbit sekarang ni kualiti video dia sampai dah
4K, kalau kata 1080p 60 frame per second tu is normal untuk semua telefon, dan kualiti gambar dan audio dia juga agak baik guys. Kau boleh start untuk buat vlog, untuk buat YouTube, gunakan telefon dulu. Adalah beberapa tips yang abang ada share di channel abang guys. So abang rasa itulah serba sedikit recap yang abang nak cerita kat korang, yang abang nak kongsi balik dengan korang sepanjang tahun 2020. Apakah kenangan manis, kenangan pahit yang abang telah lalui, yang abang telah kongsikan untuk semua subscriber penonton channel abang. So apapun, di kesempatan ni juga abang nak ucapkan terima kasih kepada semua subscriber abang yang telah subscribe, komen, like, share dan sebagainya, dan follow abang di Facebook, Instagram, Twitter, blog dan sebagainya. Abang nak ucapkan terima kasih banyak-banyak atas support korang. Tanpa support korang, of course lah, abang pun tak adalah semangat nak buat video kan. Sekarang ni video abang dah hampir mencecah 750 video guys. Sepanjang 4 tahun, hampir 4 tahun, dah 750 video. So video-video yang abang buat ni kerana passion, kerana minat, dan abang harap abang boleh terus berkarya pada masa tahun-tahun yang mendatang. Doakan kesihatan abang, doakan abang dapat idea-idea yang lebih bernas, lebih baik untuk abang sajikan kepada anda semua. Okey, untuk tahun 2020, apa azam korang tercapai ataupun tak tercapai? Kalau tak tercapai, apa kata kita carry forward untuk tahun 2021? Abang nak doakan untuk korang semua supaya apa saja yang korang hajatkan, yang korang impikan, insya-Allah korang akan capai pada tahun 2021. Kita ramai-ramai mendoakan agar wabak COVID-19 ni cepat-cepat berlalu pergi, dan vaksin yang kita akan terima pada awal tahun depan sedikit sebanyak dapat mungkin mengurangkan ataupun terus menghapuskan virus COVID-19 ni guys. Sama-sama kita doakan. Apapun, untuk tahun 2021 ni abang akan cuba planning sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih bermanfaat. Itu yang penting. Tak mau konten-konten yang abang rasa macam buang masa, tak bagi manfaat, dan juga berinformasi. So abang nak bagi konten-konten yang lebih padu, lebih padat dan bermanfaat lah yang utamanya. Dan insya-Allah abang harap tahun 2021 ni segala yang kita buat, segala yang kita impikan, segala kita punya hajat, kita punya azam termakbul. Dengan hadirnya tahun baru, kita lebih taat pertama sekali kepada pencipta kita, dan kita lakukan ataupun kita konsisten, kita buat dengan lebih baik apa yang Allah nak, dan insya-Allah Allah akan bagi apa yang kita nak guys. Sampai jumpa lagi di tahun hadapan 2021. Assalamualaikum. This is Quarter Little Channel guys. See ya. Sas.